Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berusaha Puan Naina Jan binti Mustafa Kamal, Berusaha Sekolah Kebangsaan Sungai Baging, Guru Penekanan Hal Ehwal Murid Encik Asri Muhammad, guru-guru tahun 6 dan guru pengawas bestari Zatil. Seterusnya ibu bapa yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang dikurniakan kepada kita pada hari ini untuk bersama-sama dalam satu ruangan Google Meet, pertemuan alam maya yang saya kira jurung kali diadakan untuk perbincangan di antara ibu bapa dan guru di sekolah kita ini. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, saya mewakili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang turut serta pada pagi ini untuk membincangkan tentang kemajuan pendidikan anak-anak, khususnya untuk anak-anak tahun 6 bagi tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hari ini hanya ada 2 slot sahaja, iaitu yang pertama pembentangan program tahun 6 yang dibincangkan bersama-sama guru. Kemudian ucapan dari Puan Guru Besar dan seterusnya sedikit persetujuan lah berkenaan dengan kutipan bayaran. Jadi saya akan terus kepada pembentangan program aktiviti kecemerlangan UPSR. Cikgu Zatil ada nak present apa-apa tak? Ke saya terus je? Ada cikgu sekejap Ya. Jadi Cikgu Zatil akan tunjukkan slide. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun ada helaian ini yang telah diedarkan melalui anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semalam. Okay. Jadi apa yang kita paparkan di sini ialah program dan aktiviti kecemerlangan UPSR bagi tahun 2021. Okey. Terima kasih Cikgu Zatil. Sebelum itu sudah tentulah kita tertanya-tanya, adakah UPSR per tahun ini diteruskan ataupun tidak? Buat masa ini tidak ada lagi hitam putih dari pihak atasan, dari pihak kementerian sendiri berkenaan dengan UPSR ini. Walau bagaimanapun, pasukan-pasukan yang bekerja untuk UPSR seperti pasukan penyelesaian soalan dan sebagainya telah pun mula bekerja. Jadi begitulah juga dan kita di sekolah dan begitu juga dengan anak-anak serta bapa, kesemuanya mesti bersedia untuk menghadapi peperiksaan ini. Kalaulah sekiranya tidak ada pun, usaha yang kita buat ini bukanlah sia-sia kerana segala kemahiran, pengetahuan yang kita ingin terapkan melalui program ini, kita akan guna juga untuk penilaian anak-anak tahun 6 melalui penilaian PEBD. Dan yang lebih penting, pengetahuan awal, penguasaan yang kukuh pada tahun 6 ini penting untuk anak-anak meneruskan pembelajaran di sekolah menengah. Jadi kalau kita tengok yang pertama itu, yang ada dalam slide itu ialah perjumpaan ahli jawatan-kuasa. Ini jawatan-kuasa terdiri daripada guru-guru lah. Jadi dari semasa ke semasa, guru-guru tahun 6 ni akan berjumpa, berkumpul, bermesyuarat untuk membincangkan tentang program-program semasa, perkembangan semasa anak-anak dan langkah-langkah yang seterusnya yang perlu diambil
oleh guru untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan ruang-ruang yang perlu kita tutup dalam kepenjanjian anak-anak. Kemudian yang kedua yang ada dalam edaran itu ialah program jalan kasih ibu bapa dan guru. Okey. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa dalam Google Meet dalam ruangan maya ini dan kehadiran setakat ini adalah 26 orang. Alhamdulillah satu jumlah yang baik untuk murid sekolah kita yang 30 lebih tu. Okey, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua ibu bapa yang bersama-sama pada hari ini. Saya tengok ada juga yang kat tempat pejabat, tempat kerja tu ada juga tadi. Terima kasih puan. Baik. Jadi hari ini kita akan bentangkan aktiviti-aktiviti lain dan mendapatkan persetujuan berkenaan dengan yuran kecemerlangan. Baik, yang ketiga program motivasi kendiri. Okey. Walaupun buat masa ini pihak-pihak luar tidak dibenarkan untuk masuk ke sekolah mengadakan apa aktiviti di sekolah, tetapi kita teruskan program ini secara dalaman. Okay. Jadi program motivasi ini akan dimulakan pada 7 April. Okay. Minggu depan buka sekolah nanti. Okay. Oleh pengajar kita sendiri, oleh guru kita sendiri iaitu Ustazah Nur Fatihah. Program motivasi ini penting untuk kita lonjakkan semangat anak-anak kita untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Kita pun tahu mereka telah mengalami satu fasa cuti PKP yang panjang dan kita tidak boleh nafikan tempoh PKP ini sedikit sebanyak melunturkan semangat juang dalam medan ilmu ini. Jadi dari semasa ke semasa insya-Allah kita akan teruskan program motivasi ini secara bulanan. Walaupun sedikit tetapi penting untuk menyuntik semangat anak-anak ni supaya tidak leka, tidak berputus asa dan seterusnya mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar. Jadi insya-Allah sekiranya berpeluang dan dibenarkan, kita juga akan mengadakan program motivasi ini bersama-sama ibu bapa. InsyaAllah sekiranya keadaan mengizinkan. Dan yang keempat ialah program kerohanian. Okay. Program kerohanian iaitu bacaan Yasin, solat hajat. Okay. Jadi program ini kita akan buat secara mingguan bersama anak-anak, secara mingguan. Harinya buat masa ni agak fleksibel sikit, sama ada hari Jumaat ataupun hari waktu ada mata pelajaran pendidikan Islam. Sebab kita nak selitkan sekali dengan solat hajat, membaca Yasin dan solat hajat. Cuma untuk solat hajat perdana itu insya-Allah kita akan buat beberapa minggu atau minggu terakhir sebelum UPSR. Okey. Jadi program kerohanian ini bukanlah satu program sebenarnya, ia adalah satu doa yang kita ingin munajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di peringkat sekolah kita akan buat seminggu sekali. Tapi suka diingatkan agar kita mengingatkan kepada anak-anak kita supaya setiap hari jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipermudahkan urusan pembelajaran, dilapangkan dada, pemikiran supaya mudah menerima ilmu. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan yang lebih maklum dari saya. Kuasa doa ni terletak pada tangan ibu. Jadi sentiasalah berdoa ibu-ibu sekalian untuk anak-anak kita. Okey. Kemudian yang kelima, bengkel teknik menjawab soalan. Okey. Jadi bengkel ini juga bergantung kepada yang pertamanya kebenaran pihak luar untuk masuk. Okay. Dan yang kedua juga bergantung kepada majlis peperiksaan sama ada mengadakan UPSR ataupun tidak. Walau bagaimanapun, okay, kita akan terus mengadakan bengkel ini menggunakan tenaga dalaman sendiri. Okay. Menggunakan tenaga dalaman sendiri bagi membimbing anak-anak kita untuk menjawab soalan-soalan. Dan bengkel ini kita buat secara subjek lah. Ya. Kalau ada 4 mata pelajaran,
4 lah guru yang akan kita panggil, yang terdiri daripada pemeriksa, penggubal soalan, okey. Cikgu Zainul loading kot. Sebab hang, nampak tak dengar tu. Cikgu Zainul reconnect balik. Maaf ya, mungkin internet Cikgu Zainul slow, nanti dia masuk semula. Lain agaknya tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak T, Cikgu Zatil. Ayo Kati. Saya sambung. Okey. Buka balik tadi. Bawa adik keluar, Sam. Tutup pintu. Betul tu. Okey, tadi dah sampai. Wabarakatuh. Kita ya, sebab Cikgu Zainal punya line kita sambung. Okey. Yang kelima tadi kan, kita sampai yang kelima, bengkel teknik menjawab soalan. Okey. Seperti yang Cikgu Zainal dah cakap. Kejap. Okey, mohon maaf ya. Okey, tadi kita dah sampai bengkel teknik menjawab soalan. Okay, macam yang Cikgu Zainal dah cakap tadi, sekarang Cikgu Zatil okey. Okey, kita akan panggil bimbingan pembaca kertas daripada sekolah-sekolah lain di pasar yang kita kenal lah. Nanti pembayaran apa semua tu. Saya rasa ada bunyi kipas kot. Angin kipas dia bunyi macam ombak. Saya rasa lah. Tak pasti juga ni. Okey dah? Ada lagi dia bunyi ombak. Kipas ni. Okey, sambung Kati. Mau masuk. Okey. Minta maaf. Kat mana tadi kita berhenti? Teknik menjawab soalan. Tanya soalan. Okey. Okey. Nombor 6, gerak gempur soalan. Ini gerak gempur soalan ni biasa kita dah habis mata pelajaran kita, dah habis silibus. Jadi kita latih anak-anak kita untuk menjawab soalan dengan kita ambil soalan-soalan dari negeri lain. Okey. Soalan-soalan tahun lepas. Jadi penggunaan kertas pada waktu ini agak tinggi lah ya. Jadi ini penting untuk kita mahirkan anak-anak kita menjawab soalan.
Kalau kita ada satu tim bola, kita latih dia kemahiran tapi kita tak hantar dia ke kejohanan persahabatan. Jadi bila perlawanan sebenar nanti, dia tak boleh main. Sebab dia tidak mahir untuk berada dalam padang. Jadi begitu jugalah dengan program gerak gempur ini, kita perlu jalankan dengan sebaiknya lah. Okay? Semakin banyak soalan, semakin cepat dia boleh menjawab soalan. Saya selalu ulang pada anak-anak murid, kenapa bila baca soalan, saya dah tahu macam mana nak jawab. Bukan sebab saya pandai, tapi sebab saya dah selalu sangat tengok soalan. Dah lebih 10 tahun dah tengok soalan. Jadi bila soalan tu kita baca, kita boleh nampak apakah jalan penyelesaiannya. Ya? Bukan sebab saya pandai ataupun tidak. Begitu juga kan kamu, semakin banyak kamu membaca soalan, buat soalan, insya-Allah. Bila periksa nanti, kita tengok je dah tahu dah apakah langkah pertama yang perlu dibuat. Jadi seterusnya nombor 7 ialah anugerah murid cemerlang. Okay, yang ni saya berhasrat dapat diadakan secara bulanan. Okay? Walaupun hadiahnya tidak besar, tapi kita akan cuba bagi hadiah ni berdasarkan mata pelajaran, 4 mata pelajaran. Okay? Jadi tujuannya untuk kita boost ataupun suntik semangat murid ni berlumba-lumba bersaing di antara satu sama lain. Jadi kalau bermula bulan April sehingga bulan September lah, setiap bulan tu ada 2 kelas, ada 4 mata pelajaran, jadi 4 darab 2, 8. Jadi 8 hadiah yang akan kita sediakan kepada anak-anak. Kemudian nombor 8, kelas intensif UPSR. Ini biasanya kita akan buat kelas tambahan lah. Kelas tambahan. Ini pun bergantung kepada keputusan kementerian sendiri, sama ada dia membenarkan ataupun tidak kelas tambahan ini dilaksanakan. Okay? Jadi saya kira itulah program-program yang dirancangkan oleh guru-guru tahun 6 untuk memastikan perjalanan anak-anak tahun 6 ni bermula bulan 3 sehinggalah tamat UPSR berjalan dengan baik. Dan akan ada insya-Allah program-program tambahan sekiranya kita fikirkan perlu yang akan dijalankan. Okay? Baik, itu sahaja. Berkenaan dengan kutipan dana, Jadi pembentangan kutipan dana ni saya akan buat selepas ucapan guru besar. Itu sebagai surat yang terakhir lah. Jadi saya silakan terus Puan Guru Besar untuk menyampaikan sepatah 2 kata kepada ibu bapa murid tahun ni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Terima kasih Cikgu Zainal Asri bin Mak Husin selaku GPK pentadbiran. Yang dihormati barisan GPK, PKP, PKHAM, ada lagi GPK lain. Cikgu Asri Muhammad, GPK Co-Curriculum, Puan Rahimah Sentap, GPK Pendidikan Khas, Cikgu Ustaz Zakri, guru-guru tahun 6, para ibu bapa serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana hari ini dapat kita bersama-sama di alam maya. Terpaksalah kita ber-Google Meet untuk meneruskan program tahun 6 kita. Alhamdulillah lah, semua dapat hadir dan saya harap mana-mana yang tak ada tu mungkin akan
dapatlah maklumat daripada anak-anak semua ya. Okey, untuk saya teruslah ya, untuk tahun 6 kita sebenarnya, saya berterima kasih banyak kepada cikgu-cikgu kita kerana cikgu-cikgu sangat committed ya. Walaupun kita belum pasti lagi bila ataupun ada ke tidak UPSR, tapi guru-guru telah merancang semua aktiviti PDP untuk murid-murid dengan begitu apa orang kata ganggu pula ni, dengan begitu baik ya. Jadi perancangan ni semuanya memerlukan dana. Sekiranya tanpa sokongan daripada ibu bapa, maka kita sukarlah untuk kita meneruskan aktiviti yang telah kita rancang. Jadi saya berharap sangat agar tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi sokongan yang sepenuhnya untuk kita. Walaupun UPSR belum pasti ada, tetapi anak-anak sepatutnya berusaha bermula daripada sekarang untuk masa depan. Bukan kita kata untuk UPSR sahaja. Kalau kata tak ada usaha, maka bila kita ke sekolah, anak-anak ke sekolah menengah nanti, mereka mungkin akan ketinggalan lah. Sebab sekarang semuanya berlumba-lumba untuk mendapatkan ilmu. Seperti mana yang cikgu-cikgu rancang, saya sangat berharaplah ibu bapa memberi dorongan kepada anak-anak untuk hadir ke sekolah, tidak datang lambat. Sebab sekarang saya nampak anak-anak masih lagi datang lambat. Mungkin terbawa-bawa dengan sekolah menengah. Sepatutnya sekolah kita masuk pukul, sebelum 7.20 dah ada dah sekolah. Kita masuk 7.30. Jadi ada yang datang dekat pukul 8 pun baru datang sekolah. Kalau boleh saya mohonlah ya, kenalah ambil perhatian sikit. Dan sentiasalah ibu bapa perhatikan anak-anak, solat jaga, terus berdoa seperti mana yang Cikgu Zainur dah cakap tadi. Doa sangat penting, tu adalah satu kuasa yang besar untuk kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya sambung selalu di berkenaan dengan program-program yang Cikgu Zainur dah PKP dah paparkan tadi. Sekali lagi saya mohonlah ya, agar perancangan kita tu dapat berjalan dengan baik dengan bantuan ibu bapa. Itu memang dana pentinglah untuk kita sekarang ni, sebab kalau tanpa dana kita akan terjejas. Contohnya untuk membeli kertas-kertas, sebab waktu PKP pun kita banyak menggunakan kertas-kertas. Ya. Dan selain daripada tu, kita mungkin akan buat satu masa kita akan adakan kursus, sama ada kursus dalaman ataupun di luar. Biasanya bersama kluster-kluster. Kita akan bawa anak-anak ke tempat ataupun ke sekolah lain. Tu sekiranya kita mendapat green light daripada kementerian lah dan punca kuasa kita daripada PPD dan JPM Negeri Pahang. Okay. Di sini saya nak mengambil kesempatan juga, saya berharap sentiasalah ibu bapa
menasihati anak-anak supaya jaga disiplin. Ya, jaga SOP. Disiplin di sini maksud saya sentiasalah patuhi apa jua keadaan di sekolah kita yang contohnya berbuat baiklah, berkelakuan baik supaya bila anak-anak sentiasa berkelakuan baik, maka di situ juga mereka akan menjadi seorang yang patuh kepada guru juga ya, patuh kepada guru, menghormati guru, sentiasa hormati guru kerana ilmu yang dapat daripada guru tu adalah penting. Dan penting di sini maksudnya sekiranya murid-murid menyakiti hati guru, ya walaupun guru tu sentiasa halalkan ilmu, tetapi jika perasaan guru tu tersentuh sedikit sebanyak akan menjejaskan ilmu yang diperoleh oleh anak-anak. Ya. Kerana memang sebelum ni pun murid yang berjaya kalau kita tengok adalah murid yang sangat berdisiplin dan sangat tinggi apa orang kata? Kepribadian tinggi. Saya rasa tak nak bercakap panjang lagi. Jadi di sini saya nak tekankan sekali lagi, selain daripada menuntut ilmu, doa penting, ya, ilmu agama penting, dan di situ juga tuan-tuan dan puan-puan mohonlah di rumah cikgu-cikgu tak boleh nak pantau. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan lah dapat membantu, sama-sama kita membantu untuk masa depan anak-anak kita. Saya rasa itu saja daripada saya. Akhir sekali saya mohonlah agar dapat persetujuan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk perbelanjaan program yang cikgu-cikgu telah rancangkan itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Guru Besar di atas pementangan ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Okey. Jadi seterusnya persetujuan berkenaan dengan yuran kecemerlangan tahun 6 bagi tahun 2021. Jadi seperti mana yang boleh kita lihat, okey, pada skrin kita, dan juga tuan-tuan dan puan-puan juga dapat edaran tu. Jadi di situ ada sedikit pendetailan berkenaan dengan perbelanjaan yang kita belanjakan daripada setiap RM50 yang disumbangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita tengok yang pertama, bengkel menjawab soalan, okey, RM21.60 seorang, okey, untuk 4 mata pelajaran. Yang kedua, hadiah anugerah murid cemerlang bulanan RM6.50. Ketiga, jamuan akhir tahun RM15. Keempat, alat tulis RM1.90. Alat tulis ni adalah alat tulis yang kita bekalkan kepada anak-anak apabila tiba peperiksaan. Jadi kita selaraskan jenis pensel sama, pemadam yang sama. Kemudian perbelanjaan kecemasan 10% RM5. Okey, untuk membuat perbelanjaan yang perlu tetapi tidak ada dalam senarai inilah. Jadi itu RM5. Jadi jumlah keseluruhan RM50. Okey. Jadi RM50 ni boleh dibayar sekaligus ataupun secara bulanan. Boleh bincanglah dengan
guru kelas nanti berkenaan dengan kaedah pembayaran tuan-tuan dan puan-puan. Setuju? Cuma pada hari ini saya bentangkan maksud kita mengapa RM50 ini, kenapa RM50 ini, dan sekiranya ada banyak pembelanjaan kita tidak belanjakan. Contohnya tahun lepas kita dah kutip dah yuran keseimbangan tapi cuti PKP. Akhirnya kita akan pulangkan balik kepada anak-anak apabila tamat sekolah. Jadi begitulah juga tahun ni. Harap-harapnya taklah, tapi sekiranya berlaku lagi sekali lagi dan kita tidak boleh jalankan program-program ini, kita akan pulangkan. Jadi itulah tujuan mengapa RM50 tu. Jadi saya ingin persetujuan lah daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada pandangan lain, kalau tak setuju ataupun kalau setuju boleh on mikrofon dan suarakan. Setuju lah. Kalau ramai setuju tu kita setuju lah. Nak angkat tangan tak nampak dah sini. Jadi saya silalah kalau ada apa-apa, siapa-siapa yang nak suarakan. Puan-puan. Setuju, cikgu. Okey. Puan Nusratila, memandu tu hati-hati depan je. Saya setuju. Setuju, cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Saya setuju, cikgu. Okey, terima kasih. Saya setuju, cikgu. Okey, terima kasih. Jadi saya kira kita telah capai satu kata putus untuk bersetuju tentang kutipan dana pada tahun ini adalah RM50. Dan persetujuan daripada tuan-tuan dan puan-puan ini akan dibangkitkan dalam mesyuarat PIBG untuk mengesahkan kutipan ini. Untuk mengesahkan kutipan ini. Jadi dari saya untuk hari ini itu saja. Alhamdulillah pembentangan program telah dijalankan dan tuan-tuan dan puan-puan juga telah memberi persetujuan berkenaan dengan kutipan dana ini. Saya buka soalan lah sekejap sebelum kita tutup majlis. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Pandangan? Tak ada Okey, kalau tak ada apa-apa, dari semasa ke semasa puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan boleh suarakan pandangan itu sekiranya ada, sama ada terus dalam grup WhatsApp ataupun melalui guru kelas. Apa-apa pandangan untuk meningkatkan lagi tahap pembelajaran anak-anak kita. Okey. Jadi Puan Guru Besar ada last call apa-apa? Rasanya tak ada dah. Tak ada Terima kasih banyaklah di atas kehadiran semua. Ya. Itulah semoga anak-anak kita semua berjaya lah. Walaupun kita tak pasti UPSR ada ke tak ada, usaha tetap usaha. Itu saja. Okey, terima kasih Puan Guru Besar. Seperti mana yang beliau maklumkan, sekarang ni kita setting benda tu ada. Guru-guru setting dalam pemikiran ada UPSR dan kita akan teruskan usaha ke arah itu. Guru penyaras tahun 6, Cikgu Katie. Saya nak cakap tu je. Nanti lepas habis meeting ni, guru kelas akan share Google Form untuk attendance meeting hari ni ya. Bolehlah parents akan pakai isi untuk kita punya record. Lepas tu boleh inform dengan mana-mana parent, nanti akan masuk dalam grup tahun 6 juga. Boleh inform mana-mana parent yang tak sempat join. Meeting ni kita record jadi dia boleh tengok balik semula. Yang tengok tu pun walaupun tak join boleh masuk sebab maksudnya dia tengok dah lah. Dia boleh masuk nama dalam Google Form tu nanti. Walaupun dia tak join, mungkin dia tak sempat ataupun kena pergi hospital ke apa kita tahu. Sebab ada parent yang cakap dia tak boleh pergi sebab bawa pergi hospital. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Kati. Minta maaf Nah, tambah sikit. Tambah sikit.
Satu lagi saya lupa nak beritahu tadi, walaupun kita kata UPSR dalam bayangan, tetapi kalau anak-anak mesti terus berusaha sebab untuk ke sekolah berasrama penuh, dia akan tengok juga prestasi anak-anak. Jadi tetaplah kena berusaha, walaupun kata UPSR kita kata kita kena tanam dalam diri kita, tetap ada walaupun tak pasti. Gitu je. Tekankan lagi ya. Tu. Okey, terima kasih Bang Besar. Sebab tak ada depan mata saya tak teringat nak tu apa ni? Panggil Cikgu Asri. Cikgu Asri, GPKM. Ada apa-apa tak pesanan? Minta maaf, lupa tadi. Okey, setakat ni tak ada. Saya bersetuju dengan pada Puan Guru Besar tentang kehadiran lewat tu, serta teruskan belajar seperti biasa. Anggap belajar itu untuk ilmu. Jangan anggap hanya perpisahan. Teruskan. Dan satu lagi untuk yang ke sekolah khusus asrama penuh tu, nanti murid-murid teruslah berjuang untuk itu. Sekian saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Asri. Seperti mana yang Puan Guru Besar dan juga Asri cakap tadi, tak ada periksa pun nak sekolah sama dia ada peperiksaan khas. Jadi peperiksaan khas ni dah yang penting ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa pada hari ini lebih 30 minit. Okey. Terima kasih juga kepada pegawai teknikal Cikgu Zatil menguruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.